Jangan tengok dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Syukur pada Allah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu. Paling besar sekali ialah alhamdulillah Allah Taala memanjangkan nikmat iman pada kita semua masih lagi orang Islam. Wahai Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memilih hidayah untuknya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan kurniakanlah dari sisimu wahai Allah rahmat, sungguhnya engkau Maha Pengurnia. Kita dah sampai pada hadis yang kelima. Saya 2 hari lepas pasang implan gigi, sakit gigi. Malam maghrib je dia sakit lebih. Sebab tu 2 hari dah tak ada kuliah maghrib. Pagi okey sikit. Tu pun tahan dengan ubat tahan sakit lah. Tuan-tuan, kita pagi ni kita guna kitab hak maghrib tu. Kitab yang maghrib tu. Kita sampai pada hadis yang kelima. Kita menggunakan buku hadis 40 hadis tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Wallahu a'lam. Saya rasa tak ada buku ni di Malaysia. Wallahu a'lam. Ni dia tuan-tuan, gambar dia. Kalau tak ada pun, tuan-tuan yang ada di rumah, tuan-tuan perempuan yang ada di rumah boleh tulislah amalan-amalan yang Nabi ajak. Semua hadis sahih. Ada 40 amalan kecil. Amalan ringkas, ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Kita dah sampai pada hadis yang kelima, maksudnya amalan yang kelima. Tapi setiap hadis tu kadang dia ada 2-3 amalan yang diajar oleh Rasulullah. Tuan-tuan, mohon dengan Allah nikmat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itu nikmat tu. Maklumat kita dapat banyak, tetapi tak semua maklumat itu sunnah yang kita belajar tu Allah Ta'ala bagi mudah dalam hidup kita. Tak semua orang. Maka mohonlah dengan Allah untuk Allah Ta'ala mudahkan kehidupan kita ni. Wahai Allah, mudahkanlah kami untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Tiap-tiap hari berdoa dengan Allah. Ini sunnah Nabi yang seterusnya, iaitu hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim.
Tajuk dia kelebihan doa selepas wuduk dan solat sunat wuduk. Berdoa lepas ambil wuduk, berdoa ngadap kiblat, berdoa. Nombor 2, solat sunat wuduk. Dua benda ni, siapa yang tak buat lagi, sama-samalah beramal. Dan cuba tengok setakat mana dia boleh beramal dengan satu-satu benda tu. Cuba tengok, perhati. Kalau dia boleh beramal dan tak tinggal langsung, pujilah Allah dengan kerap. Wahai Allah, terima kasih kerana memberi taufik dan inayah untuk aku beramal. Begitu. Untuk aku beramal. InsyaAllah. Nah, sekali kita bersyukur dengan Allah atas nikmat inayah dan taufik tu, sebab Allah Ta'ala bagi untuk beramal, syukur, dia akan ikat nikmat tu insya-Allah. Kita baca dulu hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at nawbati farrawahtuha bi'ashi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. Daripada Uqbah ibn Amir, beliau berkata, hadis ni riwayat seorang sahabat. Uqbah ibn Amir ni masyhur kalau di kalangan orang yang mengaji, masyhurlah Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Kami satu ketika dahulu telah dipertanggungjawabkan untuk mengembala unta. Ada di kalangan sahabat dahulu, pekerjaan mereka ialah mengembala unta, sama ada mereka memiliki unta ataupun mereka ambil upah untuk mengembala unta. Kadang-kadang dia ada giliran dia. Hari ni dia ni bekerja, esok dia cuti, orang lain pula yang mengembala unta. Begitu. Saya tak mau cerita panjang lah, dia ada huraian panjang di situ. Sebab kita tengok hadis ni pun dia panjang, sak gigi pun berdenyut dah sikit. Maka datanglah giliran saya untuk mengembala. Saya tu siapa tuan? Saya Sayyidina Uqbah ibn Amir. Uqbah. Saya tak pernah jumpa lagi di Malaysia ni nama orang Uqbah. Sahabat yang hebat tau. Uqbah ibn Amir sahabat yang hebat. Namakan anak tuan-tuan dengan nama sahabat-sahabat yang hebat ni. Ada barakahnya. Umar, Uqbah. Datang giliran saya untuk mengembala, lalu saya pun telah menghantar unta pulang ke kandang pada waktu petang. Kata Sayyidina Uqbah, ada hari tersebut, giliran saya mengembala kambing. Dia ambil upah lah maksudnya, mengembala unta. Dia ambil upah. Ataupun unta milik dia sendiri. Wallahu a'lam. Dia ambil upah hari itu, kita guna pendapat tu. Kemudian dia pun pergi, petang baru dia balik. Setelah dia balik, dia pun hantar unta tadi pergi ke kandang. Farawahtuha bi'ashi, kata anda. Dia pun pergi hantar ke kandang. Kemudian apa? Lalu saya telah menemui Rasulullah SAW sedang berdiri berbicara kepada manusia yang ada bersama baginda. Tu terjemahan tu dia bahasa buku kan. Kita kena olah balik. Lepas dia hantar unta-unta yang dia kena ngembala tadi ni, dia pun mai tengok, ada Rasulullah dan ada para sahabat duk dengar Nabi bercakap, Nabi bagi nasihat. Sayyidina Uqbah terus pergi.
Lalu aku mendengar Nabi pun sebut, tidak ada daripada sebarang Muslim pun yang berwuduk. Lalu dia memperelokkan wuduknya. Kemudian dia berdiri, lalu dia melakukan solat sebanyak 2 rakaat. Dia menghadap 2 rakaat tersebut dengan jantungnya dan wajahnya. Melainkan Allah mewajibkan syurga untuk orang itu. Amalan yang kecil, pahala yang menimpah ruah, itulah tajuk buku ni. Kali dia yang Nabi ajak ada lebih 40. Siapa-siapa mana-mana ustaz yang rajin, dia boleh himpun sampai 100 amalan. Kecil tetapi pahala sangat besar. Dalam buku ni Syekh Hairun Nizam Mat Hussein dia terjemah buku ni. Dalam ni 40 saja, dan sebenarnya bukan 40 ni sahaja, ada boleh mencapai 80-90. No? Saya harap mana-mana ustaz yang rajin tu boleh himpunkan amalan-amalan tu untuk diamalkan oleh umat Nabi. Amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya sangat besar. Antara yang ni, hadis yang ke-5 ni, iaitu sahabat Nabi ni, dia balik letak unta di kandang, dia tengok Nabi sedang bercakap bagi tazkirah. No? Berdiri, Nabi sedang berdiri bercakap kepada para sahabat bagi tazkirah. Dia terhipi bila Sayyidina Uqbah ni terus pergi dan dia dengar Nabi kata, mana-mana di kalangan umat aku yang ambil wuduk dengan baik, habis ambil wuduk, menghadap qiblat sembahyang sepenuh hati dan jiwa, melainkan Allah mewajibkan syurga. Kita fikir, takkan macam tu je? Ya, macam tu saja. Sebahagian ulama kata Nabi nak bagi tahu pahalanya besar amalan ni, pahalanya besar. Kalau tuan-tuan ingat, waktu Nabi Mi'raj, Nabi mendengar tapak kaki Bilal ibn Rabah. Bila Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah, sedangkan Bilal masih hidup, Nabi balik, Nabi tanya, wahai Bilal, apa yang kamu buat sehingga begitu sekali Allah memuliakan kamu? Maka Bilal pun jawab, tiap-tiap kali aku bersuci, mandi wajib ataupun berwuduk, aku akan solat 2 rakaat, solat sunat, wuduk 2 rakaat. Saja aku solat sunat, wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun umat aku yang mengelokkan wuduk kemudian solat sunat 2 rakaat, Allah Ta'ala buka pintu syurga yang 8, mana-mana pun dia boleh masuk. Apa kata Uqbah bila dengar? Dia kata, ma ajwada hadhihi. No? Dia kata, ma ajwada hadhihi. Dia kata, ma ajwada ni li ta'ajjub. Dia kata, dahsyatnya benda ni, kata Uqbah. Ma ajwada hadhihi, bagusnya amalan ni, hebatnya amalan ini, baiknya amalan ini, kata Uqbah. Kemudian ada orang di belakang Sayyidina Uqbah ibn Amir, dia dengar Uqbah bin Amir sebut ma ajwada hadhihi, betapa baiknya amalan ini. Orang yang di belakang Sayyidina Amir kata, allati qablaha ajwad. Ada lagi Nabi sebut sebelum tu, kamu main lambat sikit, lagi bagus Nabi sebut sebelum tu. Sayyidina Uqbah bin Amir pun paling ke belakang, dia tengok Umar. Subhanallah, ni Umar yang kita duk cerita selama 25 siri dah habis dah, cerita pasal Sayyidina Umar. Semua ada tuan-tuan, rakaman tu ada, tuan-tuan boleh pakat kongsi tengok. Kata Sayyidina Umar, kamu datang lambat, Nabi sebut sebelum tu lebih dahsyat lagi. Nabi kata, Sayyidina Umar kata lagi bagus, iaitu ada maklumat yang kamu terlepas. Sesiapa yang berwuduk kemudian dia berwuduk dengan baik, saya sebut,
macam mana berwuduk dengan baik itu apa. Kemudian dia berdoa, yang Uqbah bin Amir terlepas radhiyallahu anhu, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, maklumat tu kamu terlepas. Nabi sebut, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Siapa yang buat tiga benda tadi? Berwuduk dengan baik, berdoa, ngadap kiblat, berdoa, sembahyang dengan sepenuh hati dia. Macam sunat wuduk tadi ni, maka dibuka baginya seluruh pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang 8 tadi yang dia nak. Dia nak masuk ke pintu solat, dia boleh masuk. Dia nak masuk ke pintu sedekah, dia boleh masuk. Dia nak masuk ke pintu jihad, orang mati syahid, dia boleh masuk. Dia nak masuk. Yadkhulu min ayyiha sya'. 3 amalan tuan-tuan. 3 amalan. 1. Berwuduk dengan baik. Apa maksud berwuduk dengan baik? Fayusbighul wudu'. Ma min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'. Tak ada seorang di kalangan umat aku yang berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia menyempurnakan wuduk. Yang pertama, dia mendatangkan ke semua sunat yang Nabi buat. Wuduk dengan elok. Ada lebih daripada 20 sunat-sunat wuduk. Ni saya sebut kat tuan-tuan ni supaya tuan-tuan tahu betapa wuduk kita banyak yang tidak mengikut sunnah Nabi secara sempurna. Saya sebut kat tuan-tuan sekali lagi, ada lebih kurang 20 sunat-sunat wuduk. Menghadap kiblat sunat wuduk, bismillah sunat wuduk, berkumur-kumur sunat wuduk, memasukkan air ke dalam hidung sunat wuduk, menjadikan basuhan 3 kali sunat wuduk, menyapu keseluruhan kepala, sapu semua kepala sunat wuduk, melebihkan anggota wuduk ketika basuh sunat wuduk, menyapu telinga sunat wuduk, mendahulukan yang kanan sunat wuduk, baca doa selepas ni sunat wuduk. Ada lebih hampir 20 sunat wuduk tuan-tuan. Hampir 20 sunat wuduk. Berapa kita buat selama ni? Tidak membazir air yang banyak sunat wuduk. Membazir tu terang mana ustaz? Membazir itu iaitulah apabila kita berwuduk melebihi air yang digunakan oleh Rasulullah terlalu banyak. Nabi guna setiap kali wuduk lebih kurang air 500 ml. Saya ulang, tiap-tiap kali wuduk Nabi menggunakan air lebih kurang 500 ml. Botol mineral water tu ataupun drinking water yang kecil tu, banyak tu. Nabi hanya menggunakan banyak tu saja. Tuan-tuan boleh type dalam YouTube sunat wuduk yang mengikut cara Rasulullah. Ada beberapa ustaz yang ajak cara gunakan. Sikit je sebenarnya, sikit saja. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk, dia mengelokkan wuduk dia. Ambil tertib. Basuh kedua belah tangan dulu. Kedua belah tangan macam tu basuh dulu 3 kali. Sunat wuduk banyak. Basuh dulu. Bismillah sunat wuduk. Banyak tu saya sebut tadi dah berapa belah dah yang saya sebut tadi. Bismillah. 1. Ambil wuduk dengan baik. Nombor 2, baca doa yang Nabi ajak. Sekali lagi saya ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuan-tuan ambil riwayat tu. Yang paling tepat, insya-Allah, mengikut pendapat saya lah, insya-Allah. Tulis, pelekat. Tapi jangan pelekat dalam tandas. Haram. Dalam bilik ayak, boleh tak kita sebut bismillah dalam bilik ayak? Boleh. Yang tidak ada tandas untuk buang air besar, buang air kecil tu. Bilik air yang hanya untuk mandi saja, yang tu kita boleh sebut bismillah dan boleh baca doa ni selepas wuduk.
Siapa yang di rumah dia ada bilik air yang berpisah daripada tandas, maka dia boleh baca doa ni. Menghadap kiblat tentang baca doa ni. Dan yang ketiga, solat sunat wudu 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat wudu 2 rakaat. Itulah solat yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah ketika Nabi mendengar bunyi telapak kakinya di dalam syurga dalam peristiwa Mi'raj satu ketika dulu. Jadi tuan-tuan, itu saja amalan yang kelima yang pakat-pakat kita belajar pada pagi ni. Semoga ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada pagi ni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ni yang tadi saya baca tu antara doa yang Nabi baca 3 kali tiap-tiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, halal, cukup, barakah, wa amalan mutaqabbala, amalan-amalan yang kita buat semua diterima, wahai Allah, tolonglah terima. Ilman nafi'ah ni apa dia tuan-tuan? Ilmu yang tiap-tiap kali kita dengar maklumat tu, Allah Ta'ala bagi kita beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Betapa tak adanya pada zaman hari, betapa sedikitnya orang pada hari ini yang mendapat ilmu dan boleh amal. Tak ramai. Hanya yang dipilih oleh Allah saja. Sebab tu ulanglah doa ni dengan jujur. Minta dengan Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah, rezeki yang Allah berkat, rezeki yang halal, bersih, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan ibadat dan kebaikan yang kita buat diterima oleh Allah. 3 benda tu Nabi minta tiap-tiap pagi. Jadi yang tu sahaja untuk pagi ni, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.